dah? Tak ready lagi kot. Ini start dah rakam dah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kak Liza buka majlis dulu Boleh Kak. Tafadhal. Tafadhali. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bitami bil khair. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Hari ini kita sambung ayat 64 Ustaz. 64. Okey, sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah masih lagi memberikan kita kehidupan. Kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk kita meneruskan tanggungjawab kita memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Terima kasih kepada penganjur kita iaitu Ahsanu Amala, jazakumullahu khair, kepada Kak Noliza sebagai pengacara membuka majlis kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kita kepada Allah. Moga-moga dengan pertemuan kita pada pagi ini Allah memberkati, Allah memberikan kita kebaikan yang banyak, Allah melapangkan segala urusan kita, Allah mempermudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Minggu lepas kita dah masuk kepada ayat 63. Jadi sebelum kita melanjutkan ayat-ayatnya, okey. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak Ustaz? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita tengok pada susunan ayat yang kita akan bincangkan adalah ayat 63 sampai ayat nombor 77. Kalau kita tengok susunan ayat ni, dia berada selepas kumpulan ayat 57 sehingga 62. Okey, sebelum ni kita pernah belajar ayat 57 sampai 62. Selepas kumpulan ayat 57 sampai 62, adanya kumpulan ayat 63 sampai 77. Jadi kita dapati bahawasanya Allah Ta'ala menyusun, Allah Ta'ala nak didik kita, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita tentang ciri-ciri dua kumpulan manusia. Kalau kita masih ingat, tuan masih ingat lagi tak apakah tema ataupun tujuan surah Al-Mu'minun? Masih ingat lagi tak apakah tujuan suratul Mu'minun? Objektif Allah Ta'ala turunkan suratul Mu'minun. Cuba ingat, mula-mula dulu belajar. Apa objektif dia? Ciri-ciri orang beriman. Apakah? Ciri-ciri orang beriman dan bersyukur. Ciri-ciri orang yang beriman dan bersyukur. Okey, betul. Kenapa perlu, apa kaitan ciri-ciri orang beriman? Dia dikaitkan dengan kejayaan dan kegagalan. Kejayaan orang yang beriman dunia akhirat, kegagalan orang yang kafir dunia dan akhirat. Maknanya suratul Mu'minun surah yang dia nak bimbing kita, nak bagi petunjuk kepada kita tentang kalau kita mempunyai sikap tiru ciri orang yang beriman,
Kejayaan yang kita akan raih. Tapi kalau kita tiru ciri orang yang kafir, maka kegagalanlah yang kita akan dapat. Oleh kerana itu, kita tengok style ayat, Allah Ta'ala akan mendatangkan lawannya. Itu dipanggil konsep. Allah mendatangkan konsep. Kalau kumpulan ayat 57 sampai 62, iaitu pendekatan yang Allah menggunakan adalah pendekatan mengajak. Pendekatan dia panggil konsep at-targhib. At-targhib ni konsep motivasi. Tetapi pada kumpulan ayat 63 sampai 67 yang sedang kita akan pelajari pada pagi ini, konsepnya adalah at-tarhibu. Konsep untuk memberikan ancaman, menakut-nakutkan. Itulah pendekatan yang Allah gunakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala tidak hanya memaparkan kumpulan yang baik untuk dijadikan teladan, tetapi Allah juga akan mendatangkan kumpulan yang jahat yang patut dijadikan sebagai sempadan. Okay. Kalau kita dah tahu maklumat itu, kita sedang berada pada membincangkan ayat ciri-ciri orang yang gagal, di dunianya gagal, maka di akhiratnya adalah gagal. Jadi kita tengok ayat nombor 67 yang telah kita ulas pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas kita telah menyebutkan bahawa ayat 63 ada berkaitan dengan isu dan kesan daripada isu, ataupun ayat 63 ni Allah nak cerita tentang ciri perkara utama yang berlaku kepada orang kafir ini. Kita dah sebut pada kuliah yang lalu, dia ada dua perkara. Kan, dia ada dua perkara. Kalau kita masih ingat, bermula daripada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal qulubuhum fi ghamratin min hada. Ini satu perkara. Lepas tu walahum a'malu min duni dzalika hum laha amilun. Ini satu isu. Jadi ayat 63 ni Allah memulakan dengan menyebutkan ciri orang yang kafir ini, mereka tenggelam dalam kesesatan. Mereka tenggelam dalam melakukan kezaliman. Okey. Kemudian Allah bagi tahu pada perkara yang kedua bahawasanya mereka ini mempunyai sikap, mempunyai amalan yang berbeza dengan amalan orang-orang yang beriman yang telah disebutkan pada kumpulan ayat yang sebelum ini. Lepas tu sikap mereka yang berbeza dengan orang beriman ini, mereka berterusan dalam melakukannya. Kenapa mereka berterusan melakukannya? Telah kita kaitkan dengan konsep istidraj yang telah kita bincang pada kuliah yang lalu. Selepas ayat 63, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita pada ayat nombor 64. Ayat 64 inilah yang kita akan bincangkan pada pagi ini, yang mana ayat 64 dan 65 ni kita boleh jadikan ia sebagai ayat 64-65 ni kita boleh letak dia sebagai apakah impak buruk akibat jika masih lagi tenggelam dengan kejahilan, kesesatan, lepas tu mempunyai amalan-amalan yang berbeza yang Allah kehendaki orang yang beriman, maka Allah memberitahu kepada mereka hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun. Hingga ni menunjukkan mereka ni berada dalam kesesatan, mereka mempunyai amalan-amalan yang buruk ni sampailah mereka ditimpakan azab.
oleh Allah kepada orang yang mewah, mutrafihim, orang yang mewah di kalangan mereka. Maka apabila azab tu sampai, mereka segera menjerit-jerit meminta tolong. Kemudian Allah mengatakan la taj'arul yawma. Allah kata janganlah kamu menjerit-jerit meminta pertolongan pada hari ini. Innakum minna la tunsarun. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan daripada kami. Jadi ayat ni ayat yang Allah memberitahu kesan buruk jika hidupnya tenggelam dalam kesesatan, dalam kezaliman, kekufuran, kemudian mereka terus berperangai seperti itu, mempunyai amalan-amalan yang lain, maka apabila Allah tetapkan mereka ni dapat azab, mereka ni secara automatik mereka akan mencari-cari siapa yang boleh tolong. Maka Allah memberitahu kepada mereka, mereka tidak akan ada sebarang pemberi pertolongan. Okay, kita tengok tafsiran ayat untuk lebih kita faham. Kenapa Allah kata orang yang mewah? Kenapa Allah kata orang yang mutrafihim? Okay, sebelum ini kita masih ingat tak bahawa cerita-cerita kisah-kisah para nabi dulu yang banyak melawan para rasul adalah di kalangan orang-orang pembesar, di kalangan orang-orang bangsawan, di kalangan orang-orang yang kaya. Mereka inilah yang menghasut-hasut manusia. Mereka inilah yang memberi pengaruh kepada manusia yang lain. Maka dikaitkan dengan orang yang mewah. Mewah ni sebenarnya Allah juga nak mengkaitkan dengan, ingat tak sebelum ni yang Allah uji mereka dengan harta, Allah uji mereka dengan anak-anak. Jadi mereka ingat, mereka salah sangka apabila Allah banyakkan mereka harta, itu tandanya Allah Ta'ala nak muliakan mereka, nak bagi mereka kebaikan. Itu tanda mereka orang baik. Tanda Allah suka, rupa-rupanya tidak. Itu adalah Allah Ta'ala nak melalaikan mereka dengan harta kemewahan tersebut. Kemudian orang yang mewah ni sepatutnya orang yang mestilah dia ada banyak duit, boleh upah orang, betul tak? Dia boleh lantik pengawal ke, dia boleh bayar orang tolong dia. Tapi pada hakikatnya kalau azab tu turun, tak ada siapa yang boleh tolong. Walaupun kau kaya raya sekalipun, duit tu dah tak guna dah tak boleh upah orang tolong lindung ke, tak ada dah. Okey, jadi kita tengok tafsiran ayat yang diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir rahimahullah, beliau memberi ulasan pada ayat 64-65 ni, dia cakap, sehingga apabila datangnya azab, siksaan dan balasan Allah kepada orang yang hidup di dunia ini di kalangan mereka, mereka berteriak-teriak meminta pertolongan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka dari apa yang ditimpakan kepada mereka, sama ada mereka menjerit minta tolong ke, ataupun mereka tak minta tolong ke, mendiamkan saja diri mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk menghindari azab tersebut. Lepas tu mereka pula tak ada tempat untuk melarikan diri daripada azab tersebut, bahkan mereka tidak boleh memindahkan azab tu kepada orang lain. Jadi ulasan Ibnu Katsir ni ulasan yang lebih lengkap bagi membincangkan ayat 64-65. Jadi kita ambil ayat, dia punya kata kunci dia, tak ada siapa pun yang dapat menolong mereka daripada apa yang ditimpakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tak ada kesempatan untuk menghindari azab tersebut. Dan tak dapat, tak ada kesempatan nak lari. Lepas tu mereka pula tak ada tempat untuk melarikan diri, dan mereka juga tidak boleh memindahkan azab tu juga kepada orang lain.
Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, ya Allah janji azab tu laku mesti terjadi dan azab itu mesti berlaku. Ini cara Allah memberikan ancaman. Cara Allah menakut-nakutkan kepada orang-orang yang kafir. Jelas ya? Boleh faham kan? Okey. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok dalam sejarah hidup pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan orang Arab musyrikin ni, memang mereka pernah nota 63, 64, 65 tak ada dalam Google Drive ke? Ada tak? Ada Ustaz. Kejap-kejap nak kopi. Ada. Siapa Puan Hamimah kat cakap tak ada ni? Mungkin tak jumpa kot. Ke memang tak ada. Nanti tolong semak lah. Bantu rakan-rakan kita. Okey. Bantu lah, kongsikan dekat Google Drive yang alamat nota tu. Okey. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Kalau kita nak tengok contoh masa dekat dunia ni, sebenarnya memang ada beberapa peristiwa yang berlaku kepada orang Arab. Mereka memang dah putus asa dah tak tahu nak buat apa-apa. Macam kes pernah berlaku musim kemarau yang panjang. Dalam sejarah Mekah masa zaman Rasulullah SAW memang pernah berlaku kemarau panjang. Memang mereka pernah melalui. Begitu juga orang Arab musyrikin ni, kalau kita tengok dalam sejarah, ramai yang terbunuh ketika mana dalam perang Badar. Perang Badar tu ramai bangsawan-bangsawan ni ramai yang mati terbunuh ketika berperang dalam perang Badar. Otak-otak yang orang-orang yang kenamaan-kenamaan ni yang banyak mengganggu Nabi ni memang banyak mati dalam perang Badar. Itu di antara contoh. Contoh-contoh dekat dunia lagi sebenarnya ayat 64 dan 65 ini telah mereka rasai. Tapi pada hakikat sebenar-benarnya di hari akhirat memang tidak dapat dinafikan lagi. Okey. Jadi kita terus kepada ayat 66 hingga ayat 67. Okey. Ayat 66 dan 67 ni fungsi dia sebagai apa? Okey, dekat nota tu saya dah tulis. Kita baca Ibnu Kathir kata apa. Tengok dekat sini. Ibnu Kathir setelah dia ulas ayat 60, 64, 65, dia kata apa? Setelah itu, Ibnu Kathir kata, setelah itu, maknanya dia nak cakap ayat yang lepas tu, Allah Ta'ala menyebutkan dosa-dosa mereka. Apa maksud dia? Menyebutkan dosa-dosa mereka, memberi maklumat kepada kita bahawa Ibnu Kathir nak kata, ayat 64, 65 tadi, mereka kalau dapat azab, mereka tak boleh nak lari dari azab tu. Tapi ayat 64, 65 Allah Ta'ala tidak jelaskan dengan lebih terperinci kenapa mereka ditimpa azab itu. Cuma kalau kita baca ayat yang 63, kita jumpalah kan. Mereka tenggelam dalam kesesatan, mereka mempunyai amalan-amalan yang berbeza dengan orang mukmin. Jelas tak? Okey, lepas tu ayat 66 dan 67 ni dia Allah Ta'ala menerangkan tentang kenapa mereka ni layak mendapat azab, yang azab tu tidak ada siapa yang boleh tolong mereka. Maka ayat 66 dan 67 ini menerangkan 3 dosa mereka, ataupun kita letakkan 3 penyebab kenapa mereka ditimpa azab pada ayat 64 dan 65 yang kita baru pelajari sebentar tadi. Kita kena tulis dia punya tajuk kecil ya, supaya kita tidak terputus memahami ayat. Sebab ayat 66 dan 67 ni dia mempunyai perkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Perkaitan dari sudut apa? Perkaitan dari sudut menerangkan kenapa mereka ini layak dapat azab. Kenapa mereka ni kalau dapat azab tak boleh nak lari? Maka ayat 66 dan 67 menerangkan. Ada 3 sebab.
Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Okey, 3 sebab ni juga dia membantu kita memahami kenapa mereka itu tenggelam, lemas dalam kejahilan. Seperti ayat 63. Faham tak? Ataupun ayat 66 ni memberi kita jawapan kenapa mereka mempunyai amal yang jahat berbeza dengan orang beriman. Maka ayat 66 dan 67 memberikan kita sebab-sebabnya. Okey, boleh jelas tuan-tuan nampak perkaitan antara satu ayat kepada satu ayat. Okey, boleh saya teruskan ayat 66 dan 67? Boleh Ustaz. Okey. Ada apa-apa pertanyaan nak tanya, nak fahamkan lagi ayat 60, 64 dan 65? Kalau perlu ada soalan nak tanya, boleh tanya. Supaya kita tidak terputus dalam kita memahami antara satu ayat dengan satu ayat. Secara tak langsung kita dapat belajar untuk memahami sesuatu ayat, kadang-kadang ayat yang selepas dia memberikan kita tafsiran ayat sebelum dia. Itu fungsi ayat by ayat. Terjelas ya? Macam tu. Jadi ayat 66 dan 67 ni dia berfungsi memperincikan tentang kenapa mereka layak mendapat azab. Ataupun ayat 66 dan 67 ni menjelaskan lagi kenapa mereka tenggelam dalam kejahilan. Mengapa mereka ini ada amal-amal yang buruk. Kalau ada orang tanya, Allah tak kesian ke dekat diorang? Kenapa Allah istidrajkan mereka sampai mereka tenggelam dalam kelalaian, kejahilan, kufuran sampai datang azab? Kan Allah Ta'ala boleh elak mereka dari dapat azab? Jadi ayat 66 dan 67 ni memberi jawapan. Allah dah bagi peluang tak dekat mereka untuk mereka tahu Allah dah bagi hidayah ke belum? Allah Ta'ala tunjuk tak mereka mana yang baik, mana tak baik? Okey, ayat 67, 66 dan 67 memberitahu. Okey, kita tengok ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat ayati tusla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Okey, ayat 66 adalah sebab yang pertama. Sebab yang pertama ataupun dosa yang pertama yang menyebabkan mereka layak untuk diberi azab oleh Allah. Ayat 67 mustakbirina bihi, ini adalah penyebab yang kedua. Okey. Famiran tahjurun adalah dosa yang ketiga ataupun penyebab yang ketiga. Kalau nak tulis dulu dekat ayat boleh tulis dulu. P1, P2, P3, P mai tantu. Bukan. Penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3. Tak apa, dekat dalam mutar tu, dekat tafsiran saya dah tulis dah. Tapi kita tulis dekat ayat ni. Okey. Jadi ayat penyebab pertama pada ayat 66, kita baca terjemahan ayat. Allah kata apa kat sini? Allah kata sesungguhnya ayat-ayatku, ayat-ayatku. Ayat-ayatku ini kalau kita kait dengan ulasan pada ayat yang sebelum ni, dia banyak merujuk kepada apa? Ingat lagi tak ciri orang beriman tu? Mereka percaya kepada ayat-ayat Allah sama ada pada ayat Al-Quran itu sendiri ataupun pada penciptaan alam semesta. Okey, jadi ayat 66 ni dia lebih banyak, dia termasuk dua-dualah. Ayat kauniyat ataupun ayat Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita baca dekat Tusla ni, dia merujuk kepada Quran lah. Jadi Allah kata, sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali tutla. Tutla tu macam
telah ditilawahkan. Maksudnya telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Okey. Tengok ya, kejap. Okey. Saya naik ke atas. Okey. Maknanya pada ayat 66 ni kita mendapat bukti sekali ke Nabi bacakan wahyu Quran pada mereka? Jawapannya adalah berulang-ulang kali. Telah dibacakan. Betul tak? Okay. Sekejap telah dibacakan berulang-ulang kali. Maknanya Allah bagi peluang tak mereka untuk mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Jawapannya iyalah kan? Betul tak? Allah dah bagi hidayah dekat mereka dengan Allah memberikan mereka tahu tentang ayat-ayat Al-Quran. Tapi apa reaksi mereka walaupun telah berkali-kali dibacakan ayat Quran kepada mereka, wahyu Quran disampaikan pada mereka? Allah mengatakan fakuntum ala aqabikum tanqisun. Dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang. Inilah penyebab pertama tadi. Maknanya Allah bagi tahu kamu sendiri yang memilih untuk berpaling ke belakang terhadap ayat-ayat Quran yang telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Okey, apa makna berpaling undur ke belakang tu? Okey, tengok tafsiran ayat terlebih dahulu. Okey, kita tengok pada ulasan Dr. Wahbah. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Kalau kita nak tulis nama kitab tafsir itu, tulis Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kalau dengar je Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, dia kalau kita belajar tafsir, dia ada satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Okey. Kalau kita baca dalam Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah jelaskan penyebab turunnya azab. Penyebab turunnya azab ni pada ayat nombor berapa? 64 dan 65 ada 3. Tengok Dr. Wahbah terangkan. Kalau tuan-tuan ada Tafsir Al-Munir, salah satu rujukan yang saya syorkan, baca juga Tafsir Al-Munir. Sebab apa? Tafsir Al-Munir ni, dia Dr. Wahbah dia akan membuat hubung kait. Dr. Wahbah ni dia cara dia taksir ayat, lepas dia buat satu kelompok ayat, pergi pada satu kelompok ayat, dia akan terangkan. Okey, kelompok ayat ni berkaitan dengan apa? Dia akan hubungkan ayat-ayat tadi. Jadi kita akan lebih faham. Jadi kata Dr. Wahbah, penyebab turunnya azab. Penyebab turunnya azab ni pada ayat berapa? 64 dan 65. Maknanya Dr. Wahbah ni dia nak bantu kita faham apa fungsi ayat 66 dan 67 ni. Jadi dia kata ayat 66 dan 67 ni menerangkan penyebab apa mereka dapat azab. Dia kata ada 3 kan? Jadi kita dah bincang tadi yang pertama. Yang pertama tu duduk kat ayat berapa? 66. Okay, jadi kita tengok ulasan Dr. Wahbah. Yang pertama, ayat 66. Dia kata setiap kali ayat-ayat Quran itu dibacakan kepada mereka, dengan serta mereka, apa maksud berpaling tu? Mereka terus lari dari ayat Quran tu. Lari tu maksudnya apa? Mereka enggan untuk dengar. Ambil maklumat ni. Kalau tanya, apa maksud mereka berpaling dari ayat-ayat Quran yang dibacakan? Maksud dia yang pertama, mereka memang akan larikan diri daripada nak mendengarnya. Daripada siapa melarikan diri? Daripada orang yang membacakannya. Itu makna pertama. Uraian yang pertama. Uraian yang kedua, kenapa maksud berpaling tadi? Yang kedua, kalau mereka dengar apa yang diseru dalam Al-Quran. Contohnya Al-Quran seru apa? Al-Quran seru kata, buatlah seperti ini. Mereka akan
mereka tak mau terima, mereka enggan. Dekat situ. Faham kan? Okey. Jika mereka diminta, mereka akan menolak. Diseru tu maksudnya kalau nak dipanggil untuk menyampaikan dakwah, lepas tu kalau mereka diminta untuk buat sesuatu yang Allah kehendaki tak sama macam cara ibadat mereka sebelum ni, ataupun ayat Quran ni dah ubah cara hidup mereka, mereka tak nak ubah. Mereka tak nak ikut ayat Quran tu. Itu maksud berpaling, undur ke belakang. Itu penyebab pertama. Okey, lepas tu ada ayat Quran yang bagi contoh macam mana mereka boleh berpaling. Mereka dengar tapi mereka tak nak buat. Cuma ayat Quran tu saya terlupa nak masukkan dalam nota ni, tapi terjemahan dia saya dah masukkan. Biasanya memang saya buat terjemahan dulu baru saya masukkan ayat Quran. Tapi saya tertinggal ayat Quran dia. Nanti tuan-tuan tulis ya. Tapi maknanya betul. Memang ayat dia surah Ghafir ayat nombor 12. Ayat nombor 12 surah Ghafir ni memberikan satu contoh mereka berpaling undur ke belakang tu. Allah kata kamu telah menerima balasan itu kerana apa? Apabila diseru kepada Allah yang Esa, kamu kufur. Nampak tak? Maksudnya mereka berpaling tu, Quran seru la ilaha illallah contohnya. Mereka tak nak mengesakan Allah tu, mereka kufur. Allah kata. Lepas tu Allah kata, dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya pula. Faham kan? Tuhan kata macam ni. Masa kamu diseru mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, ikhlaskan ibadat hanya kepada Allah, kamu tolak. Kamu tak nak terima. Tapi apabila kamu diseru supaya boleh sekutukan Allah, gini, kamu percaya pula. Ini contoh dia. Contoh kepada ulasan yang pertama. Okey, ada lagi tak ulasan dekat bawah? Ada tak kat bawah ada. Okey, nanti kita terangkan. Okey, dapat tak penyebab yang pertama ni? Jelas tak untuk ayat nombor 66? Okey, terima kasih Puan Kak Noliza kerana kongsikan ayat dia. Di dalam ruangan chat, kita boleh tengok dekat ruangan chat tu. Okey, jazakallahu khairan. Okey. Okey, jelas tak untuk ayat 66 ni? Nampak tak? Kalau dah jelas, dah faham, nanti dia akan keluar kepada sempadan untuk kita kena buat apa. Sama tak kita macam ayat 66 ni? Tanya diri kita. Kita telah dibacakan ayat-ayat Allah berulang kali tak? Macam kita sendiri yang baca. Betul tak? Sebab Quran dah turun, kita sendiri yang baca berkali-kali. Tapi kita berpaling undur tak kat belakang? Tanya diri kita. Maksudnya Quran kata A yang kita baca tu, kita buat tak seperti A tu? Quran kata B, kita jadi tak seperti B tu? Itu soalan kita pada ayat nombor 66. Kita jangan cakap, janganlah kita hanya kata, memang patut pun badan muka kena azab pada ayat 64 dan 66. Itulah. Tapi kita terlupa nak bertanya kepada diri kita. Sebab kita pun ada potensi mempunyai sifat perangai seperti itu. Sebab tu kita belajar Quran bukan hanya tahu kisah yang awal-awal berlaku pada waktu turunnya ayat, tetapi nak bagi warning kepada kita. Tanya diri kita, aku ada perangai sama tak? Iaitu perangai apa? Aqabikum tankisun. Ada tak? Tanya diri kita. Adakah kita berpaling undur ke belakang? Maksudnya tadi kita dah sebut uraian dia. Tanya diri kita. Tapi kalau kita kata macam mana saya nak tahu saya berpaling undur ke belakang? Saya baca. Itu maknanya kita belum faham lagi apakah mesej
di sebalik baca Quran itu berkali-kali. Sebab tu perkataan tilawah, tutla tilawah ni dia bukan hanya pada membaca tanpa faham. Jadi tilawatul Quran adalah membaca dengan memahami apa yang dibaca. Kalau tak memahami apa yang dibaca, macam mana kita nak tahu ayat tu suruh buat apa, ayat tu tegur apa, kita tak tahu. Okey, itu ayat 66. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat nombor 67, penyebab yang kedua terlebih dahulu, mustakbirina bihi. Apa dia? Dengan kamu menyombongkan diri terhadapnya. Bukan sekadar kamu berpaling, kamu bersikap sombong terhadapnya. Terhadapnya ni, kalau kita guna ayat yang 66, maknanya bersikap sombong kepada apa? Kepada ayat-ayat yang telah dibaca berkali-kali ni. Ni. Ayat ni, kalau kita rujuk pada ayat ni sendiri, membawa maksud kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatku yang dibaca berulang-ulang kali itu. Kalau kita ambil jawapan tu pada ayat sebelumnya. Okey, jelas dekat sini. Jadi, kalau manusia tu bersikap sombong terhadap ayat Quran, secara tak langsung dia akan bersikap sombong kepada siapa? Kepada yang membacakan Al-Quran dan yang menurunkan Al-Quran lah. Kan? Maksudnya secara tak langsung, kalau mereka bersikap sombong terhadap Al-Quran, maknanya mereka akan bersikap sombong kepada penerima wahyu Quran. Dan secara tak langsung, mereka bersifat sombong terhadap penurun kepada wahyu Al-Quranul Karim. Jadi ini penyebab kedua. Dia berbeza dengan okey, saya percaya ni ayat Quran. Saya percaya ayat Quran ni ayat suci kalamullah. Tapi dia tak nak ikut. Itu tidak seberat dah lah kau tak nak ikut, kau tak nak menyahut ayat tu, bahkan engkau ada perasaan sombong terhadapnya. Jelas tak? Nak lebih jelas lagi, jom kita baca ulatan ulama tafsir. Sebab tu penting baca kitab tafsir. Kita nak tengok macam mana mereka ni sombong. Okay, kita tengok dulu yang kedua. Ulatan Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir. Mereka sombong terhadap kebenaran itu, meremehkan dan merendahkan terhadap Al-Quran itu dan kepada pengikut-pengikut kepada Al-Quran. Faham tak sombong? Kita tahu kan definisi sombong, merendah-rendahkan manusia lain dan menolak kebenaran. Itulah sombong. Maknanya penyebab kedua ni mereka sombong tu, mereka tak percaya Quran tu Tuhan yang turunkan. Yang mereka percaya apa? Quran itu rekaan Muhammad. Quran itu sihir. Quran itu cerita dongeng-dongeng. Mereka tolak kebenaran tu. Dalam masa yang sama, mereka tidak mengagungkan, itu ayat Quran tu tak, itu ayat Quran tak ada. Mereka tak ada sifat macam tu. Mereka sifat kata, apalah ayat Quran tu. Contoh. Dalam masa yang sama, mereka akan merendah-rendahkan orang yang ikut Quran tu lah. Orang yang macam ni ikut Quran, nak ikut Muhammad, nak ikut. Sebab tu ingat tak kita sebut tadi, orang kena azab tadi tu siapa? Orang yang mewah kan? Mutrafih kan? Mentang-mentang kau ada kuasa, engkau ada pengikut ramai, engkau ada wang ringgit ramai, engkau pandang rendah terhadap Al-Quran tu. Engkau pandang rendah kepada orang-orang yang beriman dengan Al-Quran tu. Itulah sifat sombong yang Allah nyatakan pada penyebab yang kedua. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham tak? Okey.
Penyebab kedua ni ayat berapa? Jadi dekat nota tu tulislah kedua ni ayat nombor 66. Ayat nombor 67 yang dekat sini. Mustakbirina bihi. Ini perkara yang kedua tadi. Okey, menyombongkan diri terhadap Al-Quranul Karim. Okey, tuan-tuan dan puan jelas ya? Faham tak? Kalau kita dah faham, tanya diri kita, kita ada perangai yang sama tak dengan Quran? Tanya diri kita. Kita mengaku tak Quran itu kalam suci Allah? Itu memang kata-kata Allah. Kita tinggikan tak Al-Quran itu daripada kalam-kalam manusia yang lain? Tanya diri kita. Walaupun kita tak cakap dengan verbal secara lisan, tapi kadang-kadang kita ada sifat merendahkan Quran itu dari sudut perbuatan. Kadang-kadang kita tak perasan. Tanya diri kita, betul tak? Apa yang kita buat? Tanya diri kita. Kalau kita meninggikan ayat Quran, apa bukti kita meninggikan ayat Quran? Kita tak merendahkan ayat Quran. Apa buktinya? Apa caranya? Ustaz, kita akan ikut amal apa yang Allah tinggal apa Allah larang. Kita ikut, lepas tu kita akan dahulukan dulu, kita akan letak Quran itu sebagai kata-kata kita yang utama kan. Kita kata kalau ada orang berkata, kita akan kata dulu, aku tak mau dengar hang cakap, aku nak tengok dulu Quran kata apa dulu. Faham kan? Maksudnya kita tinggikan Al-Quran tu, kita jadilah hidup kita. Apa-apa pun Quran kata apa, Quran kata apa, macam tu. Jadi itu bukti kita nak meninggikan ayat Quran. Kadang-kadang ada orang Bukan ada satu hadis ke yang cakap sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Itu memang hadis Nabi yang Nabi selalu gunakan ketika Nabi nak membuka mana-mana ucapan dia. Yang selalu kita dengar kan Nabi cakap sebelum Nabi khutbah, sebelum Nabi nak masuk kepada isi kandungan khutbahnya, dia akan cakap dulu pendahuluan dia. Nabi kata fa innal khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Jadi kalau kita tahu sebaik-baik perkataan itu kitab Allah, maka kita kena jajalah kitab Allah tu diviralkan, dikongsikan, diwar-warkan dalam hidup kita. Apa yang kita nak buat, kita kena tanya dulu. Aku buat ni selari tak dengan Quran? Aku cakap ni, Quran cakap apa? Faham tak? Itu di antara cara kita nak meninggikan Al-Quran. Walaupun kita tak adalah nak merendah, tak adalah kita cakap dengan mulut kita. Takkanlah kita kata, alah Quran ni sama je macam buku-buku lain. Kita pun tak cakap macam tu. Pada lisan kita. Tetapi pada tindakan kita, macam mana? Kalau isu letak Quran tu dekat mana tu, itu kita sudah maklum lah kan. Kita tinggikan Al-Quran ni letak pada tempat tinggi, sekian-sekian tu, itu kita sudah maklum. Itu ramai orang praktis. Sampai ada satu almari yang khas Al-Quran tu. Siap balut lagi Quran tu, letak manik-manik, siap bungkus kan. Kan Abang Noh buat kan Quran tu kan. Sampai letak apa tu, butir apa benda tu, Koroski, apa nama tu. Ada orang jual Quran mahal. Harga dia. Crochet Ustaz. Crochet, iyalah crochet ke benda-benda dia letak tu kan, dia balut sampai cover dia cantik dia buat. Adakah itu menunjukkan sempurnanya sifat meninggikan Quran? Belum lagi. Jadi pada ayat nombor 67 ni, kalau orang dulu di zaman Nabi, mereka memang bukan sekadar pada mulutnya mereka merendahkan Quran, tapi pada tindakannya juga. Bahkan mereka mengutuk-ngutuk orang yang ikut Quran. Nah, tengok orang ikut Quran tu siapa? Lah, orang ni ikut Quran, orang miskin ni. Sebab kita tahu di zaman Nabi, memang di zaman Nabi SAW memang orang yang ikut Quran beriman ni adalah orang-orang yang tidak ada harta.
Dia sebenarnya ada ayat Quran lain yang ayat Quran lain yang mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah jelas untuk yang kedua ni. Kita tanya diri kita, aku ada perangai yang sama tak sombong kepada ayat-ayat yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok penyebab yang ketiga pada ayat samiron tahdurun. Maksud dia apa? Dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Bercakap-cakap pada malam hari ni, masa mereka duduk lepak-lepak, mereka jumpa, mereka kutuk Al-Quran. Mereka kutuk Nabi SAW yang menyampaikan Quran. Itu yang ketiga. Mereka kalau mereka kumpul je kan, mereka lepak je, mereka duduk dekat tempat-tempat pot-pot mereka jumpa, lepaklah. Tapi pada malam hari, menunjukkan orang dulu ni, mereka juga suka lepak malam-malam. Mereka ada pot lepak. Zaman sekarang mungkin kedai mamak, kan kedai mamak, nasib baik kedai mamak tu 12 sampai jam 12 je. Kalaulah 24 jam lah lepak kat situ. Jadi mereka ni, orang Arab ni perangai macam tu dah dari dulu, bercakap-cakap pada malam hari. Saya akan tunjuk bukti dia, uraian ulasan dia. Tengok ya. Okey, menurut As-Sa'di, perkataan samira maknanya sekumpulan orang yang melakukan percakapan di malam hari di sekitar Kaabah. Mereka ada pot dia untuk mereka berkumpul. Waktu malamnya mereka wasak. Okey, jom terlepak. Kau apa? Di sekitar Kaabah. Jelas tak? Faham tak? Okey, itu berbicara. Jadi kita tengok ulasan As-Sabuni, ni ulasan Dr. Wabah terlebih dahulu. Apa yang dikatakan mereka malam-malam, mereka selalu kata-kata yang bukan-bukan kepada Quran tu. Maksudnya mereka suka bercakap-cakap pada malam hari di sekitar Baitul Haram. Cakap habis banyak masa tu sampaikan mereka meninggalkan dan mengabaikan Al-Quranul Karim. Dalam masa yang sama mereka buat apa? Terus menerus mereka mentohmah Al-Quran. Mereka mentohmah Al-Quran. Kalau kita baca dekat tafsir Safatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, dia kata, dia bawa pendapat Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata apa? Mereka ni kalau berbual di malam hari, mereka cakap macam-macam kepada Quran. Dengan mereka kata Quran ni sihir, Quran ni syair dan sebagainya. Boleh faham tak maksud dia? Jadi tanya diri kita. Kalau kita jumpa orang malam-malam, lepak-lepak, sembang-sembang, zaman sekarang, zaman dulu bentuk fizikal, zaman sekarang dia lepak, dia sembang benar-benar bentuk apa? WhatsApp. Kadang sampai tengah malam bunyi lagi tet. Allah, pukul berapa ni? Kan? Tapi sembang yang agama tak apalah. Kan? Tapi kalau zaman dulu mereka berjumpa lepak-lepak tengah malam, waktu malam, ada satu tempat dekat-dekat dengan sekitar Masjidil Haram tu, mereka akan caci Quran. Mereka akan kata bukan, apalah Quran baca lah gini. Okey, cuba tanya diri kita. Kita ada perangai tak kita berkata tentang Al-Quran? Aku ni tak faham lah aku baca Quran. Aku baca Quran aku bosan lah, aku tak erti lah. Rasa payah. Dia ada tak berbentuk seperti kita nak mencaci Al-Quran tu apa semua. Kalau tak ada, alhamdulillah lah. Sepatutnya kita tukarlah, bukan kita mencaci, kita mengagungkan Quran, betul tak? Oh, ayat Quran ni kata lagu ni lah. Oh, Quran ni kata lagu ni, ya Allah. Aku rasa takjub sangat aku baca ayat Quran ni. Aku rasa Quran ni memang kalamullah. Dia itu tak apa. Tapi watak ini, karakter ini adalah karakter orang-orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah penyebab. Nampak tak 3 penyebab ni? Kita dapat 3 penyebab ni kan? Layak tak mereka diazab? Membuktikan kepada kita bukan Allah nak azab suka-suka. Mereka lah yang memilih jalan untuk tidak mahu beriman kepada ayat-ayat yang dibacakan. Okey, dekat dalam nota tu, sedekat bawah sekali tu saya ada bawakan ayat-ayat Quran lain yang menguatkan kepada 3 penyebab tadi tu. Kalau penyebab pertama mereka berpaling tadi, okey, seperti mana surah Fussilat ayat 26 ni, surah Fussilat ayat 26 yang kita sebut mereka ni kalau dibacakan ayat Quran mereka berpaling kan, mereka tak nak dengar kan. Ada ayat Quran yang cerita mereka ni, tengok orang-orang kafir. Tuhan kata apa? Waqala alladhina kafaru, dan orang kafir tu dia berkata, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar Quran ini, walghaw fihi, buat-buat tak dengar, buat-buat bising lah. Sembang kuat-kuat sikit, sembang dengar-dengar sikit, supaya orang baca Quran tu dia tak dapat nak sampaikan ayat Quran tu. Kalau zaman sekarang dia pasang TV kuat sikit ni, dia dengar orang sebelah baca Quran ni. Jiran dia pula jenis baca Quran kuat, dia tak nak dengar, dia pasang TV kuat sikit, volume dia. Ada tak sikap macam tu? Dengar baca dalam tu, tanya diri kita. Orang dulu tu macam tu perangai dia. Dia punya tak nak bagi orang tu teruskan menyampaikan bacakan ayat Quran, dia akan buat hingar-bingar, menyebabkan orang tu tak dapat teruskan lagi membaca ayat Quran. Tanya diri kita, kita ada sifat yang sama tak macam ayat 26? Dia berbeza ya, dia berbeza situasi. Kalau contohkan kadang-kadang kita pergi pasar, orang pasang ayat Quran, kita tak wajib dengar kan? Bukan kita kena duduk sekejap, pakcik ikan tu tanya nak beli apa Hajah, sat, saya nak tadabbur ayat Quran sat. 10 minit. Tu tak kena. Sebab ayat Quran tu bukan kita yang minta didengarkan, tapi orang yang mendengarkan, kita dibenarkan untuk tidak memberi fokus. Tu berbeza. Kalau kita sendiri yang patang, kalau kita sendiri yang pasang, kita nak dengar, tiba-tiba kita duduk sembang dengan orang lain. Tapi Quran tu pasang, yang tu salah. Kena beza. Lepas tu kalau kita baca Quran, kena loketkan waktu. Jangan, kalau boleh handphone tu jauhkan. Ni kadang-kadang, ya Allah, tengah baca Quran ni, baru sampai ayat pertama, masuk kat mesej. Sebab kita balas loh. Dia baca, dia letak balik, sambung balik. Wallahu a'lamu bima ta'malun. Masuk satu lagi. Hello? Siapa ni? Siapa? Tak dengar lah. Tu dia letak balik telefon, sambung lagi baca. No, itu bukan adab dia. Itu cara kita dengan Quran tu seperti ada sifat tak muliakan dia. Jadi jangan. Jadi kita tetapkan waktu. Satu muka lagi beraku tengok handphone lagi. Tapi kita ada perangai macam tu tak kadang-kadang? Ada perangai tak? Ada orang nak baca Quran je, kita tak nak dengar. Yang ni berbeza saya sebut tadi tu. Kalau zaman dulu tu Nabi nak baca Quran je, buat bising sikit, jangan bagi orang tu sampai ke Quran. Itu sifat orang yang berpaling daripada Al-Quran. Lepas tu surah An-Najmi ayat 59 sampai 61 ni, tapi kita ambil ayat 59 sampai 61 ni, kita nak tengok contoh penyebab ketiga tadi. Mereka duduk sembang lepak-lepak malam-malam tu kan, dekat sekitar Kaabah tu. Mereka buat apa dekat Quran tu? Ayat Quran ni dia sebut, afamin hadzal hadithi ta'jabun, maka apakah kamu merasa hairan terhadap kata-kata Al-Quran ini? Kenapa Al-Quran tu dia panggil hadis? Apa maksud hadis? Kenapa selalu Allah guna Quran ni, kadang-kadang Allah guna hadis? Kenapa Quran ni Allah kata dia kata-kata? Nak menunjukkan kepada kita Quran inilah benda yang kita selalu kena kata, bukan mengata. Dalam banyak kita bercakap tu, contoh kan, satu hari kalau kita tanya kan,
dalam banyak satu hari ni aku duk sembang, aku duk bercakap, apa yang aku kata, apa yang aku cakap tu. Sepatutnya yang perlu dicakap adalah Quran. Macam tu. Perlu diperkatakan. Okey. Jadi patut Allah kata watadhakuna wala tabkun. Kenapa kau heran sangat terhadap Quran tu sampai kau boleh ketawakan Quran tu tapi kamu tidak mahu menangis? Itu di antara sifat ciri-ciri orang yang terdahulu. Okey. Okey. Surah An-Najmi. Okey, surah An-Najmi ni betul ke 41? Dalam chat tu kongsi apa tu? 53. 41 tu surah Fusilat. Oh, surah Fusilat kan? Ya. Jadi An-Najmi tu surah 53. Ni Dr. Lily tulis surah ke-53. Okey, jazakillahu khairah. Betul kan? Sebab apa? Sebab satu, sebab saya copy paste kat atas ni dulu. Nampak tak? Fusilat 26. Dia cara buat nota, kadang-kadang ambil dulu ni, ambil ni letak kat bawah. Lepas tu dia terlupa nak semak kat sini. Ni saya selalu kelemahan saya memang nombor surah ni kadang-kadang saya memang selalu terlepas pandang. Dekat nombor surah. Tapi alhamdulillah saya dapat rakan-rakan yang sangat prihatin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Bertuah saya dapat dikelilingi oleh rakan-rakan yang sentiasa menitik berat tentang Al-Quranul Karim. Baik, ayat dia betul kan? Okay, nampak tak mereka ketawakan tentang Al-Quran? Ini perincian kepada apa yang telah kita bincangkan. So ada 3 apa? Ada 3 sebab. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan tentang ulasan yang kita bincang pada ayat 66 dan 67. Ada soalan nak tanya? Dah tahu 3 sebab tadi kan? Cara nak tadabbur dia, hujung dia, resolusi dia, pengajaran dia, tanyalah kat diri kita. Adakah aku mempunyai persamaan dengan sifat-sifat yang ada pada ayat nombor 66 dan 67? Kalau ada, ubah, istighfar, taubat pada Allah. Kalau ada sipi-sipi, pun istighfar, ubah. Itulah fungsi belajar Al-Quran setiap minggu. Berubah sikit. Jadi moga-moga kita tak termasuk dalam orang yang berpaling dengan Quran. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita belajar dalam hadis, Nabi sebut Quran ni dia boleh jadi 2 dekat kita. Sama ada dia jadi peguam bela kita atau dia akan menjadi pendakwa kepada kita. Hadis kata hujjatul laka au hujjatu alaika. Hujah untuk kamu atau menghujah ke atas kamu. Hati-hati. Kita yang dah minat dengan Al-Quran, minat nak faham Al-Quran, kita kena sentiasa memikirkan aku belum sempurna lagi dengan Al-Quran ni. Aku belum tunaikan lagi tanggungjawab aku dengan Al-Quran. Minta pada Allah tu buka pintu hati tu. Kan, jauhkan daripada perkara-perkara yang menghalang daripada memahami ayat Quran. Sebenarnya ayat tu senang je, tapi awaklah aku tak faham. Minta pada Allah setiap hari, bukakan pintu hati, ya Allah. Bukakan. Supaya mudah faham. Ya. Ayat yang 66 tadi, ta tu kan fi'il mudhari' yang maknanya kita kena yang dibacakan secara berterusan. Lagi satu tala tu maksud dia baca, faham dan amal kan Ustaz? Maksudnya kalau kita nak jadi seorang ahlul Quran tu, kalau kita sekadar baca, faham tapi tak amal, kita belum talau lah, kita belum tilawah betul-betul lah maknanya. Dia macam kita sebut tadi, perkataan tilawah tu dia bukanlah baca sahaja, tetapi adalah untuk difahami. Apabila faham, fungsi faham itu nak melahirkan kepada amal, nak melahirkan kepada tindakan dia. Cuma kita selalu guna tilawah tu hanya nampak
kita tak ada guna tilawah tu macam pertandingan tilawatul Quran, baca kan. Tapi kita lah dia kurang lengkap lah, kurang lengkap kalau hanya tilawah tu hanya dipertandingkan pada nak baca secara berlagu dan sebagainya. Tetapi kita kena yalah, musabaqah tu pertandingan, competition. Musabaqah tu salah. Musabaqah tilawatul Quran. Dia lepas ni kalau buat tilawatul Quran, dia dah mula kena pertandingkan pada menterjemah Al-Quran tu ke kan, ataupun hakim tu tanya, okey, sila ulas ayat yang dibacakan. Yang tu. Jadi kita dah ada kelainan sikit. Bukan duk berlagu sampai tarik urat sana, tarik urat sini, nampak lagu-lagu. Bukan setakat tu je, tapi pada ulasan. Seperti mana yang kalau kita tengok dekat TV Hijrah tu kan, yang ada sesi Quran Hours, Quran Time tu, itu bagus tu. Dia baca Quran, lepas tu ada ulasan, baca Quran ada ulasan. Yang tu dah bagus dah. Tapi lepas ni kalau tilawah, kita sebenarnya ada buat konsep pengajaran tu dekat pengacara. Ingat tak lepas habis tilawah tu kan, ada pengacara cakap, okey kan, pengacara cakap, okey, qari tadi daripada sekian-sekian. Okey, ulasan ayat dia apa? Ada kan, tapi pada penghujung dia pada penghujung. Ada sedikit tu konsep tilawah tu, tapi dia tidak lengkap lah. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan dengan memperdengarkan bacaan ayat Quran, tapi dalam masa yang sama dah mula kena diperluaskan makna tilawatul Quran. Seperti yang Kak Rizal sebut tadi tu sangat benar. Kalau dia fa'lul mudhari' menunjukkan bahawa masa lalu kena baca tentang Al-Quranul Karim. Seperti mana kita sebut al-hadis tu Quran, maknanya Quran ni benda yang selalu kena diperkata-katakan. Kita kalau kita dalam grup WhatsApp tu kan, ada grup WhatsApp tu, tengok satu hari tu orang bincang isu apa. Contoh. Tapi sekurang-kurangnya adalah satu hari tu bawa satu ayat Quran, pengajaran apa, cukup lah. Hidupkan grup tu. Tiap-tiap hari ada satu ayat nak kongsi, ayat Quran ni maksud apa, pengajaran, dah cukup dekat situ. Cukup. Maksudnya perlu selalu diperkatakan. Jadi moga-moga kita termasuk dalam ahlul Quran. Baik. Ada apa-apa nak tambah lagi ke? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita nak pergi ke ayat nombor 68? Ayat 68 ni dia memperincikan pula 3 sebab tadi tu. ayat nombor 68 dengan 69 lah. Okey, kita nampak ya Kak. Kita orang Melayu kan, memang bukan bahasa Arab bahasa utama kita lah kan. Tapi keindahan kita dalam Al-Quran tu, bila kita dapat baca Al-Quran tu, kita rasa macam sesuatu yang seronok sangat. Walaupun kita tak faham apa yang kita baca tu. Apatah lagi nak tadabbur surah-surah kan Ustaz. Tapi memang kita menikmati Al-Quran dengan baca saja, tidak memahami apa tu isi kandungan surat surah tertentu kita baca lah kan Ustaz. Adakah itu dikirakan kita macam mana Ustaz ya? Sebab istilahnya dapat baca Quran tu pun dah nikmat dah. Tapi apatah lagi makna ataupun orang kata nak bertadabbur langsung tak ni lah kan. Tapi itu pun dikira satu kepuasan. Dalam tajwidnya dan apa semua dapat baca. Tapi terus macam mana Ustaz ya? Apa tak dikirakan macam mana tu Ustaz? Okey. Kalau dari sudut kalau kita tengok daripada sudut hukum nak memahami Quran tadabbur tu, yang pertama kalau kita patah balik semula kepada ayat yang kita ada baca sebelum ni, ingat tak pada ayat nombor 62 kan, wala nukallifu nafsan illa wus'aha kan. Okey. Kita semua meyakini bahawa kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Semua orang yakin. Okey. Semua orang mengkehendaki Quran itu bagi syafaat, kan? Quran itulah syafaat bagi dia. Jadi apabila dia tahu nanti dia akan ditanya oleh Allah
dia nak jadikan Quran itu syafaat, maka dia kena bertanya pada dirinya. Kalau Allah Ta'ala tanya kepada aku tentang apa yang aku buat dengan Al-Quran, maka adakah tujuan Quran turun tu untuk dibaca saja? Cara mudah nak faham, cuba kita hayati soalan Munkar wa Nakir. Dia tanya apa dekat soalan Quran tu? Dia tanya, kau baca Quran ke? Atau dia tanya apa? Pasal soalan Quran tu. Soalan Munkar wa Nakir. Imam muka. Imam muka. Dia macam tu lah, dikaitkan dengan apa amal kamu. Kan? Kita jawab apa? Quran. Kita tak akan boleh jawab tau. Kalau pada hakikat real hidup kita, kita tak amal Quran. Quran tu akan tolong kita tau. Quran tu dia tolong kita, dia akan tahu siapa yang ada usaha. Tapi secara umumnya, Allah Ta'ala mengukur tahap kemampuan kita. Tapi kita kena tanya diri kita lah. Sebab Allah akan tanya pada kita nanti masa kamu buat apa, wang ringgit kamu buat apa. Jadi tanya diri kita. Kalau kita ada masa, Allah bagi kita cukup umur, kita dapat belajar. Banyak kelas percuma, macam kelas asal amalan ni percuma. Kan? Kalau tak suka pada ustaz tu, ada ustaz lain. Tak suka ustaz ni, ada ustaz lain lagi. Contoh. Kan? Sebab orang zaman sekarang ni kadang-kadang dia suka pilih-pilih ustaz, itu pun sebenarnya kurang baik sebenarnya. Okey. Jadi ada ruang nak belajar percuma. Kita nak cari ruang apa? Tak ada duit. Ada kelas percuma. Saya tak reti nak guna apps Zoom lah. Kan? Boleh tengok dekat FB. Semua tu Allah akan tanya. Saya tak ada masa banyak lah. Sebab tu dengan Quran ni kita sepatutnya meluangkan masa untuk Quran. Bukan tunggu masa terluang. Jadi Allah Ta'ala juga akan tanyalah, sebab orang kita ni sayang masyarakat kita ni, sebab memang kehidupan kita ni daripada dulu Quran tu hanya pada baca hafal. Baca dan hafal. Sebab tu saya memang hantar 3 anak saya sekolah, memang belajar. Dia ada terjemahan harfiah, dia ada buat tadabbur dalam silibus dia. Dia kata darjah 3, jam 4 tu. Wallahi saya cakap, secara peribadi, saya tak sempat nak ajar anak tadabbur. Kau duduk sini, main abah ajar kau. Tak sempat. Tetapi kita ada wang, kan, kita cari guru. Tolong ajarkan anak saya. Kita mungkin diri kita dah tak sempat dengan umur kita, kan, betul tak? Kita dah umur dah berapa dah. Kalau kita nak tadabbur, kelas tadabbur ni, tengoklah. Belajar minum pun minggu-minggu tak habis-habis lagi, dia kata. Jumpa lagi dengan ustaz seorang tu, dia ulang banyak kali. Contoh, kalau kita tak sempat, kita buat dengan kadar yang mampu. Dalam masa yang sama, kita gunakan mana-mana yang patut generasi kita tu. Ni cucu kita, anak-anak kita tadi. Kita galakkan dia. Sebab mungkin kita baru sedar, kan? Tapi kita gunakan orang yang seperti saya lah. Saya memang tak sempat nak ajar anak. Tapi Alhamdulillah, kita dapat sekolah yang memang buat modul terjemahan harfiah Quran, memang ada modul tadabbur. Wah, sikit-sikit. Alhamdulillah, lepas lah. Bukan lepas lagi tanggungjawab tu. Maksudnya sekurang-kurangnya, kalau Allah tanya pada anak-anak tu, kita dah buat dah dengan kadar yang mampu. Jadi persoalan kakak tadi itulah. Kita tahu ramai orang nak faham Quran. Tapi ada usaha tak? Ada cari tak? Kita yang dah biasa dengan tadabbur, kita lah kena tarik orang. Tarik dengan kaedah yang lembut lah. Dengan bahasa yang boleh berhikmah. Itu jawapan saya ke Allahu Ta'ala alam. Okey. Ada lagi mana-mana sebelum kita nak sambung ayat nombor berikutnya? Oh, sekolah mana tu? Sekolah di Ampang, di Mahat Tahfiz Darul Hikmah. Dia dekat dengan Ampang Point. Kawasan ramai orang Korea kat situ.
sekolah swasta lah. Macam minggu ni mereka sekolah, kita tak ikut sistem kerajaan sangat. Sekolah cuti semua tu kan. Nanti kan dia pelik sikit. Bukan pelik lah, pelik banyak lah, tapi moga-mogalah saya sekurang-kurangnya lah kita fikir akhirat sebenarnya. Kita memikirkan akhirat. Dia sebenarnya tak kisah anak kita belajar akademik ke, tapi Quran ni kita tak boleh tinggal. Dia doktor ke, dia engineer ke, dia siapa, kita kena selalu ingatkan dia. Handa baca Quran dah hari ni. Handa baca Quran dah hari ni. Selalu kena ingatkan dia macam tu. Dakwah ni jangan tengok pada hasil, tengok pada usaha kita dengan Al-Quranul Karim. Cukuplah perlahan-lahan. Lama-lama nanti dia dah makin membesar, dia akan ingat cakap kita. Selalu mak dia pesan dekat dia, ada waktu kosong tak baca Quran. Jadi mulakanlah dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, kita terus kepada ayat 68-69. Tapi sebelum tu, mari kita tengok ulasan. Nak faham ayat berikutnya, kita tengok dulu hubung kait dia. Tengok. Menurut Dr. Wahbah dia kata macam ni. Dia kata, setelah dijelaskan sikap-sikap mereka terhadap Al-Quran. Okey, ada berapa sikap mereka terhadap Quran tadi? Ada 3 kan? Ada 3 kan? Okey, mula-mula mereka berpaling, mereka sombong, lepas tu mereka caci, kan? Mereka tema pasal Quran tu. Okey, lepas tu Dr. Wahbah kata apa? Tengok, saya tunjukkan ni supaya tuan-tuan kalau ada kitab tafsir Dr. Munir tu baca. Jadi dia kata Allah Ta'ala menerangkan pula salah satu dari 4 sebab kenapa mereka ada 3 sikap kepada Quran. Kita belajar ayat 60, 65, 66 dengan 67 sikap mereka kepada Quran kan? Kenapalah boleh jadi sombong kepada Quran? Kenapalah berpaling Quran? Kita tak dapat jawapan tu. Jawapan itu dijelaskan pada ayat selepasnya. Ayat 68 dengan ayat 69. Dr. Wahbah kata ada 4 sebab kenapa mereka menolak Quran melalui 3 sikap tadi itu. Faham tak? Jelas tak? Maksudnya 4 sebab ni ada salah satu daripadanya, dia ada 4 penyebab kenapa mereka tak nak dengan Quran tu. Tapi 4 sebab tu sama ada pada seorang tu dia ada 4, mungkin satu sebab daripada 4. Tapi kita dapatkan dulu. Jadi ulasan Dr. Wahbah ni apa yang dia bantu kita? Dr. Wahbah dia tak semuanya apa dia bantu kita? Dia bantu kita sebenarnya nak melihat hubung ayat kan? Hubungan ayat kan? Kalau tidak kan kita baca ayat ni macam ni dah bincang tajuk lain pula, betul tak? Sebab kalau kita tak buat tajuk, kalau kita tak ada tafsiran ni, lepas tu tak ada dalam kotak ni satu penyebab donat Quran ni, mungkin kita akan nampak ayat 68 ni dia macam dia dah masuk macam topik lain dah. Tapi sebenarnya dia membincangkan masih topik yang sama tentang sikap-sikap mereka kepada Quran. Saya tak jelas Sebab tu kalau nak faham Al-Quran, salah satu caranya tolong perhatikan baik-baik ayat-ayat lepas dia nak sembang pasal apa. Dia ayat dengan ayat ni dia ada hubungan dia. Macam saya sebut tu lah. Okey. Jadi kita tengok. Dia kalau macam ayat dalam satu surah, ayat tu dia akan pergi kepada topik dalam surah tu. Dia akan pergi dekat topik dalam surah. Contohnya macam ayat 68. Ayat tu dalam surah apa? Surah Mu'minun. Dia duduk dekat dengan topik apa? Yang paling dekat topik dia, jiran sebelah dia itulah, sebelum dia itulah. Betul tak? Ayat nombor 67. Dia macam tu ayat Quran. Tetapi kadang-kadang ada ayat lain dalam surah lain, dia membantu kita memahami ayat dalam surah yang sedang kita baca. Nampak tak hubungan? Macam kita bawa contoh tadi, ingat tak yang kita bawa contoh ayat yang surah Fussilat 26 tu kan?
Yang mereka kata, ampuh kalau dengar Muhammad baca Quran, apa buat-buat bising tu kan. Sedangkan dia surah Fusilat. Tapi kenapa kita gunakan ayat ni dalam bincang tentang suatu mukminun? Ini dia panggil hubungan antara ayat dengan ayat Quran yang lain. Menunjukkan kepada kita, siapa faham, dia akan menunjukkan bahawa kita daripada ayat pertama surah Al-Fatihah sampailah kepada ayat surah An-Nas yang terakhir tu, maknanya 6,236 ayat tu sebenarnya ia mempunyai seperti kesepaduan. Faham tak? Dia macam saling memerlukan antara satu sama lain. Walaupun ayat tu duduk kat surah lain. Tu dipanggil ilmu munasabah. Sebab Quran ni kalam Allah. Allah yang susun dia. Allah yang letak ni ayat 1, ni ayat 2, ni ayat 3, ni ayat nombor 68. Sebab para ulama tidak khilaf dalam menentukan penyusunan ayat memang wahyu. Tapi kalau penyusunan surah, dia ada masih lagi ada yang kata dia ijtihadi. Tapi kalau bab susun ayat, dia tak. Ada faham tak maksud saya? Maksud dia, kalau dibincangkan susunan ayat-ayat, nombor tu ayat misi nombor 1, nombor 2, 66, 67, 68, topik-topik tu bukan kita susun. Bukan para sahabat yang waktu dia buku Quran tu dia yang susun. Tak ada. Ia sebenarnya adalah wahyu dari Allah. Kat macam tu. Jadi apabila kita tahu ayat ke ayat tu Allah yang susun, mesti ada sesuatu pada susunan macam tu. Jadi kerja kita lah yang kena mencari perkaitan dia. Jelas kat situ? Okey. Jadi kita pergi kepada ayat nombor 68. So ayat 68 ni dia nak cerita pasal apa? Kaitan dia apa? Kaitan dia sama. Kaitan dia tentang orang yang menolak Al-Quran. Tapi nak bincang tentang apa? Sebab pertama dan sebab kedua, kenapa mereka menolak Al-Quran melalui 3 cara tadi. Kenapa mereka boleh kutuk-kutuk Quran ni? Kenapa mereka boleh rendah-rendahkan Quran? Kenapa mereka berpaling pada Quran? Maka ayat 68 kata, aku bagi tahu 2 sebab. Kenapa mereka ni tolak Quran tu? Nak tahu tak apa 2 sebab dia? 2 sebab ni kan, dia akan jawab soalan Kak Syida tadi, salah satu dia. Tengok Sebab pertama apa? Afalam yaddabbarul qaul. Ini sebab pertama. Tulis kat situ. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ini penyebab kedua. Sebab pertama, sebab kedua. Kita memang kena buat numbering macam ni. Memang kena bahagikan supaya kita faham, Quran ni baru aku faham. Okay. Dia kita mudah dia faham Quran ni. Okey. Tengok Allah kata apa. Maka adakah mereka melakukan demikian tu? Demikian tu maksudnya tiga sikap mereka terhadap Quran tadi tu kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran. Ni yang pertama tu dekat pada kerana ajaran. Bukan memahami kat sini, perkataan tadabbur lah. Nampak tak perkataan? Yadabbaru. Tadabbur. Jadi penyebab satu, sebenarnya Allah nak Ta'ala kata apa? Sebab apa mereka boleh tolak Quran? Kerana mereka tak mahu tadabbur ayat tu. Tuhan kata. Allah kata, atau Tuhan kata, apakah kerana mereka tidak dapat mentadabbur ayat tu? Maksudnya dikaitan dengan tadabbur. Yang kedua kata Allah, ataupun kerana telah sampai kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang telah lalu. Sebab kedua ni mereka kata, peliknya tak pernah jumpa pula ayat Quran ni. Selama ni
Nenek moyang aku tak pernah ajar pun aku pasal Quran ni, tak pernah dapat pun sebelum ni. Kenapa nenek aku tak dapat? Kenapa moyang aku tak dapat? Mereka kata macam tu. Itu sebab yang kedua. Nah, sebab yang kedua, kenapa mereka tak nak, kenapa mereka boleh kata Quran tu sihir, Quran itu gini-gini? Sebab nenek moyang mereka sebelum tu tak pernah pun terima Al-Quran. Jadi itu hujah mereka yang kedua. Yang pertama adalah kerana mereka tidak mahu mentadabbur ayat-ayat tu. Mereka tak nak usaha nak tadabbur ayat tu. Okey, dah dapat nombor 2 tu. Sebab tu macam Kak Syeda sebut tadi tu lah. Kalau kita ada usaha nak tadabbur kan, kita seronok, kita faham. Mula-mula mana susah, tak ada benda hidup ni semua senang, tak ada. Semua benda susah. Kena sabar, banyak sabar. Jadi, baru aku faham. Baru ayat ni macam ni. Dia akan dapat lah. Jadi kalau dia dah tadabbur, dia akan bawa kepada berfikir kebesaran Allah. Okey. Jadi kita tengok ulasan dia, tafsiran ayat. Okey, tengok tafsiran ayat. Okey, kenapa Allah Ta'ala kata kerana mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Kenapa itu jadi penyebab dia? Sedangkan Quran itu bahasa siapa? Dalam bahasa apa? Quran itu bahasa Arab kan? Dalam surah Yusuf ayat 2 Allah Ta'ala kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran, menurunkannya sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab. Jadi Allah sayang berbenarlah Quran itu bahasa Arab. Tapi kenapalah tak nak cuba baca, fahami, tengok ayat depan, ayat belakang, tengok semua tu. Apabila mereka tak nak usaha mendalami, kan, menghayati, menyebabkan mereka tak nampak apa-apa lah dekat Quran tu. Itu yang mereka tidak dapat menganggap Quran itu suci. Tapi kalau mereka faham melalui tadabbur. Okey, jelas tak faham Sebab satu tadi nampak sebab satu. Jadi Al-Imam Sa'di, okey, kita macam ni. Al-Imam Sa'di dia cakap tentang apa kesan kalau tadabbur Quran. Dia kata, apa kesan kalau tadabbur Quran? Okey, dia kata sesungguhnya mentadabburi Al-Quran akan membawa kepada semua kebaikan dan memelihara daripada semua kejahatan. Sebab apa? Sebab kan kita kata kalau tadabbur tu untuk apa? Untuk kita faham, untuk kita amal. Jadi kalau kita faham Quran tu, kita tahu Quran ni ajak kita buat apa, suruh kita buat apa, larang kita buat apa. Jadi kalau kita tahu ya Allah tak nak, ya Allah tak bagi, tentu dia ada benda yang negatif, benda yang buruk. Tapi kalau kita hanya baca je sampai lagu-lagu baca kan. Tapi kita tak faham apa yang kita baca, macam mana kita nak dapat kebaikan daripada petunjuk Tuhan tu? Macam mana kita nak tahu dalam Quran itu adalah amaran, adalah perintah larangan? Melainkan dengan kita tadabbur. Sebab tu kalau sebut tentang tadabbur, dia mesti kena tafsir. Dia mesti kena masuk proses pada tafsiran ayat. Bukan, kena bedakan. Kita yang tadabbur Quran bukan mentafsirkan ayat Quran sendiri. Kena beda tu. Okey. Tetapi kalau nak tadabbur Al-Quran, kena tahu tafsiran ayat. Kenapa maksud tu? Jelas tak? Orang duk confuse sebab kita baca dalam penulisan, kadang-kadang orang kata, "Dok, kita tak boleh tafsir ayat Quran tu bagi betul." Kita pun tak boleh tafsir sebab kita bukan ulama. Cuma dalam tadabbur perlu merujuk kepada tafsiran. Kena beza tu.
Sebab itu kita sebut ni siapa kata, ni siapa kata, ni siapa ulas. Sebab kita bukan orang yang bidang dalam memahami Quran tu. Kat situ. Lepas tu, lepas kita dah faham, oh lagu ni Allah duk masukkan, baru kita tahu kita kena buat apa resolusi dia. Jelaskan. Okay. Imam Sa'di kata, kenapa mereka tak dapat kebaikan, kenapa mereka tak boleh jadi, kenapa mereka tak boleh pelihara daripada kejahatan, kenapa mereka tak nak tadabbur? Kerana dia kata, hati-hati mereka telah tertutup. Al-Quran kan bahasa Arab. Macam kita syoknya lah kalau jadi macam ustaz tu faham bahasa Arab. Kan kita selalu ada impi macam tu kan. Seronoknya dia boleh terjemah, tak terjemah tengok ni kan. Kita rasa macam tu. Sebab apa kita rasa seronok, kita nak jadi macam orang tu. Sebab hati kita terbuka untuk Quran. Faham tak? Sebab hati kita ni memang kita buka bila-bila. Ya Allah, kau bukakan pintu hati aku ni supaya aku terkesan, seronok, cinta dengan Quran. Dia dapat saja iklan ada kelas Quran, cepat-cepat dia pergi daftar, cepat-cepat dia ikut, dia buat jadual. Sebab dia telah membukakan hatinya kepada Al-Quran. Apabila dia start buka hati dia dengan Quran, maka Allah akan bukakan laluan Quran tu. Faham tak maksud dia? Contoh yang dia biasa ikut kelas Quran ni, dia berpunca daripada hati kita sebenarnya. Sebab tu saya kata, kalau kita tunggu masa terluang untuk faham Quran, dengan kita meluangkan masa, berbeza tu. Sebab apabila kita boleh meluangkan masa untuk Quran, kita telah membuka hati kita terhadap Al-Quran. Jadi apabila kita dah mula buka pintu hati kita untuk masuk Al-Quran, maka Allah akan buka lah hijab-hijabnya. Buka ilmu Quran tu satu. Kadang-kadang sampai, ya Allah ikutkan hati aku nak teruskan lagi belajar. Tapi kita ada urusan lain pula, betul tak? Saat ni nak ambil anak pergi sekolah pula, saat ni nak masuk tengah hari pula, nak pergi pasar pula, betul kan? Tapi masa pergi pasar pun duduk teringat dia belajar apa tadi. Seronok. Sebab hati kita telah kita buka dengan Quran tu. Tapi orang Arab dulu, kenapa mereka tak nak tadabbur? Sebab kenapa mereka tak nak memahaminya? Kerana mereka memang tutup hati tu dengan wahyu Quran tu. Dia tutup. Apabila hati dia tutup, dia takkan dapat membuka rahsia-rahsia daripada Quran itu. Sebenarnya hati tertutup ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad. Cuba tengok dalam surah Muhammad. Surah Muhammad, surah nombor 47 ayat 24. Allah Ta'ala bagi tahu kenapa orang boleh sampai tak tadabbur Quran tu. Allah kata, afala yatadabbaru al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran ataupun sebab hati mereka yang telah terkunci? Dia mudah je. Bukan masalah isu bahasa Arab ke tak bahasa Arab. Itu masalah sampingan. Tapi masalah pertama, tanya hati hang tu. Hang dia dengan Quran ni sungguh-sungguh tak? Nak berubah tak? Tanya. Dia kalau hati kita tak buka untuk Quran tu, memang payahlah nak faham. Dia masalah tak faham ni dia ada banyaklah sebab. Mungkin faktor pertama kita memang dah tak minat dah. Betul. Yang kedua kita minat tapi cara dapat guru pula duk ulas panjang. Aku tak faham lah dia ni sembah apa aku tak faham. Ada juga macam tu. Faham tak maksud saya? Kadang-kadang kita tengok kan, awak dia ulas susah sangat nak bagi faham. Sebenarnya mudah je. Faham tak? Itu pada penyampai pula, penyebab-penyebab dia. Tapi yang pasti takkanlah Tuhan turun Quran yang kita boleh tak faham. Nombor satu, hang buka tak pintu hati kepada Quran tu. Hang buka tak pintu hati kepada Quran. Itu soalan nombor satu. Lepas tu kunci tadabbur yang mula-mula adalah kena beri hati kepada Al-Quran.
Itu dulu. Sebab apabila kita dah cinta Quran, kita dah suka Quran, apa jadi? Macam kita suka kat seseorang lah. Kan? Sanggup buat apa saja. Tapi kalau dia cinta kat Quran tu, kadang-kadang mengajar kelak Allah seperti tidur lah. Tidur. Apa ustaz tu sebut? Tengok-tengok terjaga, tengok tadi ada 50 orang, kenapa tinggal 3 orang je? Lah, orang lain semua dah left meeting. Tak apalah, dapat juga pahala tu. Kan? Tak apa-apalah. Buka pintu hati tu. Apabila kita buka pintu hati kan, Allah buka dia punya ilmu Quran tu. Wallahi saya cakap. Saya ni secara peribadi, macam tuan-tuan dan puan jugalah. Kan? Mula-mula tak pandai. Tapi apabila kita ada minat, aku nak faham Quran, aku nak faham lah, lama Allah buka jalan. Allah buka Jadi kena sabarlah, kena sabar. Okey. Jadi kita tengok sekejap. Okey, dah habis jawapan satu tadi, faham Jawapan pertama, sebab mereka tak nak tadabbur Al-Quran itulah, memahami dengan betul-betul faham itulah. Sebab tu mereka tak nampak Quran itu agung. Sebab tu mereka boleh kutuk Quran tu. Okey, itu sebab pertama. Ataupun sebab yang kedua adalah mereka tak pernah jumpa benda tu. Mereka tak pernah dengar Quran tu. Maknanya mereka beralasan sebenarnya alasan mereka mengikuti nenek moyang mereka. Ikut nenek moyang mereka ni Allah disebut dalam ayat lain. Banyak ayat Quran. Antaranya kita tengok dalam surah ni, surah Az-Zuhruf. Betul tak surah Az-Zuhruf, surah ke-43? Surah Az-Zuhruf, surah nombor 43. Kita ni dah lewat ni, dah 11.30 kan? Betul tak? Kita mula pukul 10. Sampai terlebih waktu ni. Ni nak kena cas lebih ni. Tak adalah, segera je. Okey, kita tutup dengan ayat ni. Okey, ayat 23 dan 24 ni ayat lain yang menunjukkan bukti kenapa mereka tolak Quran. Kenapa mereka tolak Rasul yang bawa Quran tu. Kita tengok. Okey. Dia kita baca dekat ayat tu, kita baca terjemahan saja Tengok terjemahan dia. Ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, surah Az-Zuhruf. Demikianlah kami tidak mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, kepada sebuah negeri datang seorang Rasul bagi peringatan, melainkan orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata. Dia kata apa? Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami berpegang kepada satu agama. Kami ikut je dia orang. Kami ikut dia orang je. Aku dengar ni kau cakap benda ni berbeza sangat dengan orang dulu. Orang dulu dah buat daripada dulu macam tu. Dia tak nak ubah. Walaupun Rasul datang membetulkan, mereka alasan macam mana? Dah orang dulu nenek moyang buat macam tu. Lepas tu Rasul tu cakap dekat mereka. Rasul tu cakap apa? Adakah kamu nak ikut nenek moyang kamu walaupun aku bawa kepada kamu agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kamu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diperintahkan untuk menyampaikan. Mereka tak nak dengar. Alasannya apa? Sebab nenek moyang mereka sebelum ini. Skrip ni ada juga yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini. Kalau kita kata, tak betul lagu tu, Allah sebut kena buat macam ni, Nabi sebut kena macam ni, dia kata, lah tak pernah dengar pun. Tak ada. Dia jadi macam tu. Kalau dia kata, aku tak pernah dengar, dia buka pintu hati untuk dengar tu tak apa. Tapi kalau dia kata, buat ni pelik dia orang lain lah. Kan orang lain semua buat macam ni. Kau seorang dia buat macam ni. Alasan dia, mengikut secara membuta-tuli apa yang dibuat oleh orang sebelum itu. Jadi kita dah dapat dah 2 sebab
daripada 4 sebab kenapa mereka tolak Al-Quranul Karim. Ada orang dia macam tu juga. Aku tak pernah mengaji Quran pun waktu aku kecil loh. Aku tak pernah pun belajar tadabbur ni, tadabbur tu apa, tadabbur tu apa. Nah, kan? Macam tu lah. Jadi insya-Allah nanti kita bincang lagi pada minggu depan. Pada minggu depan kita sambung lagi, kita ulang sekejap ayat nombor 68, ada 2 penyebab kenapa orang tolak Al-Quran, dan kita sambung nanti ayat 69, ada 2 lagi tambahan penyebab apa mereka menolak Al-Quranul Karim. Okay. Dan nanti kita akan sebut Allah Ta'ala ni, kalau dia sebut tentang azab neraka kan, azab dia mesti terangkan kenapa orang terdapat azab. Kenapa jadi macam tu. Tapi kalau sebut tentang syurga, orang masuk syurga, kadang-kadang Allah sebut dia layak masuk syurga tu macam 1-2 je ciri-ciri dia. Tapi kalau orang kena azab, Allah akan perincikan. Sebab apa. Maka apa hikmah di sebalik perincian tu? Kita sambung nanti insya-Allah pada minggu depan. InsyaAllah. Baik, saya mohon maaf kelemahan kekurangan. Saya serah kepada pengacara majlis kita pada sesi kali ini. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz di atas perkongsian dengan kami hari ini. Jadi waktu pun dah lewat, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.